Kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran dan namanya juga disebut di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Sepanjang perjalanan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya beliau mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenangnya ataupun perbuatan yang menganiaya orang lain. Dan itu menjadi salah satu sebab Allah memperintahkan kepada Nabi Musa untuk melawan raja yang paling berkuasa pada zaman itu, iaitu Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikurniakan mukjizat yang paling luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa juga merupakan rasul ulul azmi dan juga merupakan salah satu daripada 4 nabi yang dikurniakan kitab. Beliau memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa telah diutuskan untuk menyiarkan agama Allah semasa Raja Fir'aun memimpin Mesir, dan Fir'aun merupakan raja kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun telah bermimpi yang Mesir akan dibakar. Kemudian, mimpi itu ditafsirkan bahawa suatu hari nanti akan ada seorang bayi lelaki yang akan menjadi musuh kepadanya dan akan menghancurkan kerajaan. Mimpi tersebut telah membuatkan Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh semua bayi lelaki termasuk ibu yang sedang hamil anak lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syiya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Maksudnya, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenangnya di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka iaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak-anak lelaki mereka dan membiarkan anak-anak perempuan hidup. Ibu Nabi Musa iaitu Yukabat telah merahsiakan tentang kehamilannya daripada pengetahuan ahli-ahli kerajaan. Setelah melahirkan Nabi Musa alaihissalam, Yukabat telah menyembunyikan Nabi Musa di tempat-tempat yang tidak diketahui. Suatu hari, Allah telah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke Sungai Nil, dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, isteri Fir'aun telah menemukan Musa yang bersih dan bercahaya, lalu Nabi Musa telah dipungut oleh keluarga Fir'aun. Semasa bersama dengan keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain, lalu isteri Fir'aun telah mencari-cari ibu yang mampu menyusukan Musa. Dan akhirnya, isteri Fir'aun telah berjumpa dengan salah seorang ibu yang boleh menyusui Musa, iaitu Yukabat, ibu kandung Musa. Nabi Musa membesar sebagai seorang yang cerdas dan akal yang sempurna. Nabi Musa telah merantau ke Madian dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Shu'aib alaihissalam dan telah bernikah dengan salah seorang anaknya. Setelah berada di Madian selama 10 tahun, Nabi Musa dan isterinya meminta izin Nabi Shu'aib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan beliau menuju ke Mesir, Nabi Musa telah melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai, dan tempat itu merupakan tempat yang pertama kali Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Qasas ayat 30 berbunyi, falamma ataha nudiya min syati'il wadi aymani fil buq'atil mubarakatil minasyajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Yang bermaksud, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allah telah menunjukkan kepada Nabi Musa mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' takhruj bayda'a min ghairi su'in wad'mum ilayka janahaka minar rahb فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, nescaya ia keluar putih tidak bercacat, bukan kerana penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Qasas ayat 32. Nabi Musa juga telah mendapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya, lalu beliau meminta Allah untuk mengizinkan Harun, saudaranya, untuk menemaninya berdakwah kerana Harun memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Nabi Musa AS telah bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi Nabi. Nabi Musa dan Nabi Harun mula memberi peringatan terhadap Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa mula menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah serta membuat kebaikan, dan tindakan tersebut telah menaikkan kemarahan Fir'aun. Namun, tak ada yang percaya pada Nabi Musa dan mukjizatnya. Sebagai tanda kekuasaan Allah, malah pengikut Fir'aun menyebut Nabi Musa hanyalah permainan sihir. Lalu orang-orang kafir mula berkata-kata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu." Fir'aun lalu mencabar Nabi Musa dan Nabi Harun untuk melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli-ahli sihir berkumpul, Nabi Musa telah meminta mereka untuk mengeluarkan semua kepakaran yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkat yang dimilikinya, dan tongkat tersebut telah berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular ahli-ahli sihir itu. Kemudian, semua ahli sihir tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa AS. Namun tetapi, Fir'aun tetap tidak percaya dan menjadi semakin marah pada Nabi Musa AS. Seperti mana surah Al-A'raf ayat 123 hingga 124. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين." Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Allah telah menimpakan pelbagai azab kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan, ribut taufan, belalang, kutu, katak dan juga darah. Kemudian Fir'aun meminta Nabi Musa AS berdoa kepada Allah supaya menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab tersebut dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tidak mahu menyembah Allah. Fir'aun semakin murka terhadap Nabi Musa AS dan memerintahkan bala tenteranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa AS dan pengikutnya. Kemudian Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan menenangkan pengikutnya bahawa Allah sentiasa menjaga orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan Nabi Musa AS memukul tongkatnya ke air laut, lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya melalui dasar laut yang kering. Fir'aun dan bala tenteranya terus mengejar Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa AS dan pengikutnya sampai di daratan, Fir'aun dan bala tenteranya masih berada di tengah-tengah laut dan Allah mengembalikan lautan seperti sedia kala. Fir'aun dan pengikutnya tenggelam di dasar laut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Sadaqallahul Azim. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 40 yang bermaksud, maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tenteranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia telah mengucapkan yang dipercaya pada Allah. Namun tetapi pengakuan di akhir hayat itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kemudiannya mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya, dan beberapa ahli menyebutkan yang jasad Fir'aun kini berada di Muzium Mesir. Pengajaran daripada kisah ini, Nabi Musa adalah tokoh yang berani melawan penguasa yang zalim.
Dan Nabi Musa juga berani mengatakan kebenaran. Beliau tidak takut berhadapan dengan Firaun dan bala tenteranya. Dari kisah Nabi Musa AS diketahui di mana perbuatan sewenang-wenang dan menganiayai orang lain tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang berbuat demikian akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Allah tidak akan lagi menerima taubat orang yang di akhir hayat yang ditimpa azab. Sekian kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Semoga kisah ini dapat memberi iktibar kepada kita.